kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton video ini. Yang kita ketahui, Malaysia merupakan negara yang mempunyai berbilang bangsa, kaum dan agama seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain. Oleh itu, ia telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik di mata dunia. Slogan Malaysia Truly Asia telah membuktikan bahawa negara Malaysia adalah tempat pusat pelancongan yang terkenal di pelosok dunia kerana Malaysia mempunyai budaya dan etnik yang pelbagai. Negara Malaysia digelar sebagai tempat syurga makanan bagi pelancong yang melawat negara kita. Walau bagaimanapun, negara Malaysia mempunyai kepelbagaian bangsa, kaum dan agama ini telah menimbulkan persengketaan di antara kaum di Malaysia. Ia bukanlah suatu perkara yang baharu bagi masyarakat Malaysia dan sering juga dijadikan sebuah bahan bualan yang sangat hangat. Ini telah menjadikan suatu tanda tanya kita semua. Benar bukan? Apakah sebab-sebab berlakunya persengketaan isu perkauman? Mari kita saksikan. Setiap kaum di Malaysia mempunyai latar belakang berbeza dari segi agama, tradisi, budaya dan sebagainya. Hal yang demikian telah mewujudkan pelbagai pendapat, idea dan pemikiran berbeza oleh setiap masyarakat. Salah satu cara bagi mewujudkan sebuah negara yang aman damai serta rakyat yang bersatu padu adalah sifat kerjasama dan saling memahami antara kaum perlu diterapkan di dalam diri. Dalam konteks ini juga, agama memainkan peranan penting dalam membentuk insan berakhlak, bermoral dan beretika dalam hubungan bermasyarakat. Isu perkauman dan agama ini menjadi suatu perkara yang sensitif yang mana tidak boleh dibahaskan atau dibincangkan secara terbuka. Namun, secara konklusinya, isu yang berkaitan agama dan kaum ini akan menggugatkan perpaduan dan kesepakatan antara kaum, mencetuskan konflik agama, menimbulkan suasana yang tidak aman dan sebagainya. Oleh itu, semua pihak haruslah menggembing tenaga bagi menangani masalah isu perkauman dan agama yang sering menjadi perbualan hangat di media sosial maupun di kalangan masyarakat. Semua pihak haruslah memainkan peranan signifikan dalam mencari penyelesaian masalah agar unsur-unsur negatif yang merencatkan keharmonian rakyat, pelbagai kaum serta kekusutan hubungan interaksi antara agama dan budaya dapat dielakkan bagi mewujudkan sebuah negara yang makmur dan harmoni. Seterusnya, menjadikan negara Malaysia dipandang tinggi di seantero dunia. Pendidikan. Ketidakstabilan masyarakat berlaku disebabkan kurangnya kesedaran serta pendedahan masyarakat mengenai ilmu pengetahuan. Sedangkan teras bagi kekuatan masyarakat itu sendiri ialah melalui pengukuhan pendidikan. Antara strategi-strategi membentuk perpaduan ialah mewujudkan kurikulum yang sama bagi semua jenis sekolah, mewujudkan sekolah wawasan serta menganjurkan pelbagai program pendidikan yang menggalakkan integrasi antara kaum. Guru-guru juga perlu memainkan peranan utama dalam memupuk kesejahteraan anak-anak didik. Maka, isu yang membabitkan pendidikan perlu diambil serius agar lahirnya generasi yang mempunyai jati diri, nilai-nilai dan semangat toleransi yang tinggi. Jurang. Pembawaan rasisme tercetusnya amalan seperti diskriminasi, pengasingan dan pembasmian kaum. Program khidmat negara dan program sekolah bersetari merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan tahap perpaduan dan hubungan mesra antara kaum. Ibu bapa perlu menerapkan asuhan keagamaan dan juga pembentukan jati diri anak-anak. Ianya perlu dimulakan daripada akar umbi. Sebagai contoh, aktiviti yang merapatkan hubungan antara kaum adalah seperti rumah terbuka. Oleh itu, semua masyarakat harus membendung dalam diri nilai-nilai murni yang universal seperti menghormati bangsa dan agama lain,
bertolak ansur serta saling hormat menghormati. Mentaliti merupakan wujudnya salah fahaman antara etnik yang membawa kepada rasisme. Kebiasaannya berlaku apabila sesuatu kumpulan etnik menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap kumpulan etnik lain. Sebagai contoh, dasar kerajaan mengutamakan pembangunan dan kepentingan etnik tertentu seperti pemberian hak istimewa kepada orang Melayu. Oleh itu, kita haruslah menghindari daripada berlakunya perkara seperti itu agar perasaan perkauman yang melibatkan mentaliti dapat ditukarkan kepada yang lebih positif serta menggalakkan lagi kerjasama dan perpaduan dalam semua etnik. Anasir luar melibatkan hasutan sejurus membawa kepada pergaduhan yang merosakkan perpaduan. Ia melibatkan cabaran globalisasi yang membawa masuk pengaruh dari barat, ideologi, budaya hedonisme, nilai negatif serta sains dan teknologi yang memusnahkan sistem politik Malaysia. Terkini, cabaran globalisasi paling banyak berlaku ialah serangan pemikiran kerana kebanyakan dari kita lebih suka mengikuti budaya barat. Misalnya dari segi pemakaian, lagu dan sebagainya. Maka semangat patriotik perlu disemai dan diberi pendedahan tentang perpaduan sejak kecil lagi bagi membentuk masyarakat Malaysia yang bernilai murni. Kesimpulannya, kita haruslah bekerjasama dalam usaha mengatasi isu perkauman dan agama ini. Kesannya, keharmonian negara dapat dikekalkan dan negara kita Malaysia dapat menjadi contoh negara yang baik di serata dunia. Cantik bergugus buah papaya, masak dipetik satu persatu, walaupun berlainan bangsa budaya, kerana muhibah hidup bersatu.